Perkembangan saman fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap ahli Parlimen Pendang pemimpin daripada Parti PAS. Ramai yang mengatakan PAS sama dengan fitnah, fitnah sama dengan PAS. Wow. Tapi lama-kelamaan sahabat semua, formula itu kian menjadi realiti kerana begitu banyaknya saman-saman fitnah yang diterima kekalahan oleh pemimpin-pemimpin PAS ini kerana disaman, kerana menfitnah dan sebagainya. Jadi sekali lagi hari ini saya ingin memberikan sedikit perkembangan saman Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap ahli Parlimen Pendang ini yang dikatakan telah membuat fitnah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Novel Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita gempak hari ini. Saman fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim ke atas ahli Parlimen Pendang dijadual semula pada tahun 2026. Waduh, bertambah lama lagi sahabat-sahabat semua. Kita harapkan saman ini boleh selesai cepat. Bolehlah ahli Parlimen Pendang ini mengutip duit dengan menggunakan tin milos. Mungkin juga dipanggil derma jihad seperti mana yang dilakukan oleh mereka baru-baru ini ke atas kekalahan saman fitnah Ustazah Siti Mastura yang menfitnah pemimpin-pemimpin daripada DAP. Jadi, perbicaraan kes saman fitnah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar terhadap ahli Parlimen Pendang atau namanya Awang Solahuddin Hashim yang sepatutnya bermula 20 Januari ini telah dijadualkan semula pada bulan Oktober 2026. Peguam Datuk Nair, ASN Nair yang mewakili Anwar berkata, pihaknya mohon tarikh perbicaraan yang telah ditetapkan pada 20, 23 serta 12 dan 13 Februari tahun ini dilapangkan berikutan anak guamnya, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, mempunyai kesibukan urusan rasmi di luar negara. Dan katanya, Mahkamah menetapkan tarikh perbicaraan baharu pada 26 hingga 29 Oktober 2026, yaitu plaintiff Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi saksi tunggal dalam perbicaraan kes saman ini. Katanya kepada pemberita selepas pengurusan kes dalam kamar di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Ahmad Syaril Muhammad Saleh. Sementara itu, Peguam Muhammad Faizi Cik Abu yang mewakili Awang ini, iaitu ahli Parlimen Pendang ini, mengesahkan tarikh baharu perbicaraan itu dan memaklumkan pihak defendan akan mengemukakan 3 saksi. Pada 3 Mac 2023, Anwar telah memfailkan saman fitnah terhadap Awang Solahuddin atas kenyataan yang didakwanya sebagai fitnah yang dibuat oleh defendan di lobi Parlimen semasa menghadiri persidangan Dewan Rakyat pada 21 Februari 2023. Menurut Anwar, kenyataan itu yang dirakam dalam format audio dan video telah didedahkan kepada orang ramai. Beliau berkata kenyataan itu antaranya membawa maksud beliau yang mempunyai sifat pendendam serta membalas dendam telah menyalahguna kuasa sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dengan mencampuri, mengganggu serta sewenang-wenangnya memberi arahan kepada agensi penguatkuasaan undang-undang dan pendakwaan di Malaysia untuk mencapai agenda politik peribadi. Anwar juga mendakwa Awang Solahuddin sengaja dan berniat jahat untuk mengucap serta menerbitkan kenyataan fitnah itu untuk menghasut orang ramai serta menimbulkan kebencian peribadi terhadap plaintiff yang kini Ketua Kerajaan Perpaduan yang sah dan komited untuk membasmi segala bentuk rasuah. Beliau juga berkata, kenyataan fitnah itu memusnahkan reputasinya sebagai pemimpin yang dihormati di Malaysia serta di peringkat antarabangsa. Oleh itu, Anwar menuntut ganti rugi am, teruk, teladan, ganti rugi pampasan selain perintah injaksi untuk menghalang defendant, ejen atau wakilnya daripada menerbitkan atau mengedarkan kenyataan yang didakwanya sebagai fitnah itu. Jadi inilah sahabat semua, tidak kira siapa, ustaz kah, ustazah kah, lebay-lebay kah, peguam kah atau siapakah dalam parti PAS ini tidak terkecuali di dalam membuat fitnah. Sangat terlalu banyak bukti yang kita boleh berikan. Pesuruhjaya PAS Perak baru-baru ini memohon maaf kerana menfitnah. Baru-baru ini juga seorang
individu yang digelar sebagai Zamri telah membuat satu posting di media sosial di Facebook beliau menfitnah Perdana Menteri kita, dan hari ini beberapa laporan polis telah pun dibuat. Walaupun beliau memohon maaf dan menarik balik kenyataan itu, tetapi fitnah tetap fitnah, salah tetap salah. Laporan polis harus dibuat, dan kita mengharapkan pihak polis untuk terus membuat siasatan terhadap fitnah-fitnah yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin daripada Parti PAS. Yang paling jelas adalah terkini sehingga Ustazah Siti Mastura terpaksa membayar hampir 1 juta ringgit. Kalau tidak dapat bayar sahabat semua, habislah, hilanglah kelayakannya sebagai ahli parlimen kepala batas. Maka PRK akan diadakan, tetapi melalui apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin daripada PAS, mereka kononnya mengutip derma supaya tidak ada PRK. Kalau tahu sebelum ini takut, janganlah menfitnah kan. Tapi kita tahulah, orang cakap PAS ini fitnah, fitnah itu PAS, itu kata-kata orang lah. Dan saya juga berpandangan sebegitu. Dan kita lupakan berkaitan dengan kes Saman ini. Kita tumpukan dengan satu kenyataan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kukuh cerminan kejayaan bersama. Inilah yang membuatkan pemimpin-pemimpin daripada PAS ini ataupun Perikatan Nasional ini semakin kepanasan. Seringkali membuat kenyataan kononnya kerajaan ini gagal dan sebagainya, sedangkan mereka lah yang terpaling gagal ketika menjadi kerajaan. 33 bulan Perikatan Nasional PAS bersama dengan bersatu. Jadi melalui kenyataan Perdana Menteri ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim melahirkan rasa syukur atas pencapaian ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan memberangsangkan setakat ini, hasil usaha bersama pasukan kepimpinan dan penjawat awam di semua peringkat. Beliau berkata, kejayaan ini mencerminkan ketekunan dan pengorbanan semua pihak, daripada pengurusan tertinggi hinggalah petugas di lapangan. Jadi katanya kita mesti iktiraf jasa semua, termasuk mereka di sempadan, di perbatasan dan juga petugas tidak beruniform. Inilah kejayaan bersama, bukan hanya milik satu pihak, katanya ketika berucap pada perhimpunan bulanan Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya hari ini. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Dan berdasarkan prestasi yang memberangsangkan tahun 2024, ahli ekonomi dilaporkan menjangka ekonomi Malaysia akan terus berkembang pada 2025 ini dengan keluaran dalam negara kasar KDNK diunjur mencecah sehingga 6.0%. Perdana Menteri baru-baru ini berkata, KDNK Malaysia berada di landasan yang betul untuk berkembang antara 4.8% dan 5.3% didorong oleh peningkatan perbelanjaan isi rumah. KDNK Malaysia meningkat 4.2% dan 5.9% dan 5.3% masing-masing pada suku pertama, kedua dan ketiga tahun 2024, menjadikan pertumbuhan bagi 9 bulan pertama tahun lepas sebanyak 5.2% puratannya, meningkat daripada 3.8% dalam tempo yang sama pada tahun 2023. Angka bagi keempat dan keseluruhan 2024 dijadual akan diumumkan bulan hadapan 14 Februari nanti. Jadi Anwar seterusnya menekankan kepentingan mengurangkan jurang pendapatan dalam kalangan penjawat awam dengan menyifatkan perubahan sistem saran perkhidmatan awam SSPA sebagai langkah penting ke arah keadilan ekonomi. Tambahnya, kenaikan signifikan bagi mereka di peringkat bawah mencerminkan keadilan yang sebenar. Peratusan kenaikan tidak selalu menunjukkan impak sebenar, tetapi lonjakan pendapatan ini adalah lebih adil, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga menambah bahawa pendekatan itu turut diperluaskan kepada syarikat berkaitan kerajaan GLC dan pelaburan GLIC, sambil menggesa syarikat swasta yang meraih keuntungan besar untuk memberikan gaji lebih setimpal kepada pekerja. Dan Datuk Seri menambah kerangka Malaysia Madani menekankan keadilan sejagat. Kejayaan negara diukur bukan hanya dari segi ekonomi tetapi juga aspek akhlak, moral dan pengurusan yang baik. Jadi perkhidmatan awam katanya
kita mesti menjadi model komuniti yang beretika, berakhlak dan bertanggung jawab. Kejayaan negara ini tidak boleh hanya bergantung kepada budaya selesa, tetapi memerlukan usaha berterusan untuk melonjakkan kekuatan kita sebagai sebuah negara. Dan tambah Datuk Seri lagi. Dalam pada itu juga Datuk Seri menyeru agar perkhidmatan awam memikirkan pendekatan reformasi menyeluruh dalam usaha meningkatkan kecekapan, keberkesanan kepada hikmat kepada rakyat. Jadi apakah perlu kita kumpul, kita bincang bersama, kita nilai prestasi masing-masing, kita beri pengiktirafan, kita berikan idea baru, kita fikirkan bersama, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Datuk Seri turut mengumumkan bahawa kerajaan akan memulakan sesi pemukiman jemaah menteri dalam beberapa minggu akan datang dengan tumpuan bagi membaiki kelemahan dan meningkatkan tahap kesungguhan dalam pentadbiran. Semua penjawat kerajaan, sekolah dan institusi katanya perlu memulakan perbincangan yang lebih mendalam setiap bulan bagi mencari kaedah meningkatkan keupayaan dan memperbaiki kelemahan dalam perkhidmatan awam. Pada 10 minit awal, terangkan kejayaan. 50 minit berikutnya, cara untuk kita tingkatkan keupayaan untuk membaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan memberikan hikmat serta prestasi terbaik kepada rakyat. Apabila saya maksudkan rakyat, jangan lupa bahwa masih ada yang terpinggir, masih ada yang miskin, masih ada yang tersisih, dan percayalah, ia tidak harus memberi keselesaan dan ketenangan kepada kita selagi ada warga yang tersisih, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri juga turut menyatakan kebimbangannya terhadap perbincangan isu kaum dan agama yang sempit, justru menyeru penjawat awam agar memberi tumpuan kepada kesejahteraan rakyat tanpa mengira latar belakang. Orang yang menjaga wilayah atau negeri tidak kira siapa yang perintah, kaum mana yang tersisih, tanggung jawab kita ialah menghargai setiap warga sebagaimana tanggung jawab kita. Dan warna kulit tidak mempengaruhi kita. Kalau dia, rakyat, masuk kategori miskin tegar, dia harus ditangani. Kita perlu diberikan, kalau perlu diberikan pengiktirafan, berikan pengiktirafan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim yang turut menegaskan bahwa prinsip perlembagaan termasuk kedudukan bahasa, agama, serta hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putra kekal menjadi asas kepada dasar negara. Itu antara kenyataan yang padu daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan tidak boleh dinafikan, pertumbuhan ekonomi kita semakin baik ketimbang ketika dari kerajaan sebelum-sebelum ini, terutamanya kerajaan PAS dan Bersatu, Perikatan Nasional yang begitu teruknya. Negara kita, ekonomi kita dilanda di dalam keadaan kegelapan. Apabila ramai rakyat hilang punca pendapatan, ramai yang hilang pekerjaan, nilai ringgit jatuh paling dalam keadaan yang paling teruk dalam sejarah, pelabur lari, ekonomi merudum, banyak lagi lah sahabat-sahabat semua. Tapi hari ini sedikit demi sedikit yang sedang diusahakan oleh kerajaan di bawah pentadbiran Perdana Menteri kita sedang berada pada landasan yang tepat. Itu pengamatan saya dan pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Jadi, akhirnya sekali lagi, sekiranya anda mau berikan sebarang komen, terutamanya isu pertama, fitnah daripada ahli parlimen Pendang, dan akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil tindakan untuk menyaman beliau, walaupun tarik itu diganti, ditukar kerana kesibukan Perdana Menteri kita atas urusan rasmi kerajaan. Kita mengharapkan supaya keputusan itu berpihak kepada kebenaran dan yang menfitnah akan dikenakan tindakan sewajarnya. Mungkin bukan 3 juta, tapi 5 ataupun 10 juta denda terhadap fitnah. Kerana yang difitnah ini adalah pemimpin nombor 1 negara kita, yaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah anda setuju? Berikan dalam komen atau pandangan dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapak pentangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nopa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.